So, kita masuk chapter baru. Chapter baru ni dia ada 3 tajuk kecil iaitu work, energy and power. So, 5.1 adalah work lah. Okey, so dalam ni ada 2 learning outcome iaitu kita define work as F.S. Okey, dan yang kedua adalah kita cari area under the graph force displacement graph, kita akan dapat work. Itu 2 cara untuk kita dapat work lah. Okey, work ni simbol dia W. Okey, simbol dia W besar tanpa arrow di atas ni, bukan ah. Okey, bukan ah. Itu adalah weight. Okey, sebab tu bila kita label weight, kita kena label berserta arrow dia punya vektor tu lah. Okey, dan untuk membezakan dia antara work dan juga weight. So, weight ada arrow, work tak ada arrow. Sebab dia adalah skala kuantiti. Okey, dia adalah skala. Okey, unit dia apa? Nanti kita tengok bila kita kira. Okey, so macam mana kita nak dapatkan work? Yang pertama, tengok learning outcome dia. Dia kata work is equal to F, vektor F dot dengan S. Saya tak kata darab dot. So, dot itu maksud dia adalah F cos theta S. Okey. So, bila kita dah tulis macam ni, kita dah buanglah dia punya arrow atas kepala F dengan S tu. Okey, dot itu bermaksud cos theta, di mana kita mencari S yang paralel dengan F ataupun F yang paralel dengan S. Okey, yang kedua, kita nak bagaimana kita nak cari work apabila dia bagi force against displacement graph. Dia bagi macam ni lah katakan. So, work dia adalah area under the graph. Okay, under the graph. Jadi kita cari area sahaja. Okay, so saya nak betulkan kat atas ni. Kalau kata nak bagi cantik sikit, F, S, cos, theta. Okay, kita pergi lebih mendalam yang metod yang pertama. Metod yang kedua tu saya tak perlu ajar lah, senang je. Okay, so katakan dia suruh determine work done by force. Okay, force yang purple tu. Jadi kita label lah F, W, F, F, S, cos, theta. So, F yang dimaksudkan di sini, F yang warna purple tu lah, 10. Displacement kita 5. Cos, okay, yang ni yang kita nak tahu. Theta ni. Theta ni mula-mula memang susah sikit. Kita lukis F, S. S pun sebelah kanan. Saya tindih untuk bagi nampak dia punya angle tu berapa. So, angle dia berapa? Angle dia adalah kosong. Cos kosong. Sebab sini kan tak ada angle. So, dia tak ada angle, cos kosong. Jadi, 10 darab 5, 50. Cos kosong sama dengan 1. Jadilah 50. Unit dia force Newton as meter. Ataupun 50 joule. Okey. So, unit work ada 2. Newton meter ataupun joule. Okey. So, dekat sini kita tengok example yang kedua. Okey, sekarang kita tengok pula force by each force yang ada pada body object ni. Okey. So, force ni secara generalnya tadi kita tulis W. Okey, sorry. Kita tulis color ni pula. Okey. W equal to F S cos theta. F ini sebenarnya general saja. Tadi contohnya general. Tapi bila kita dah belajar, yang pertama hari tu kita belajar weight. Kita belajar apa lagi? Normal force. Kita belajar frictional force. Kita belajar apa? Tension. Dan yang terakhir external force. Yang tadi saya bagi contoh yang mula-mula tadi external force. Jadi kita gantikanlah. Okey, kita ganti je lah kalau dia nak work done by weight. So, saya suka label W. W weight ni kat bawah. Weight kat bawah. Jadi, weight times with S cos theta. Kita gantikan tentang F ni. F yang dia minta tu katakan weight. Kita gantilah tempat F ni dengan weight. Kalau dia nak work done by normal force times S cos theta.
Kalau dia nak work done by friction, ganti dengan friction. Friction S cos theta. Kalau dia nak tension, letaklah tension cos theta. Kalau F besar, tulis F external, Fs cos theta. Okey, faham? Okey. So, theta tu nah. Theta tu tadi saya dah tunjuk sikit. Okey, sekarang kita tengok yang ini. Kita tengok, kita nak kira satu-satu. Okey, katakan dia suruh awak cari work done. Okey, sorry. Work done by yang pertama tension dululah, tension. Jadi kita tulislah tension S cos theta. Macam tu. Jadi tension dia bagi berapa kat situ? Substitute 10. S dia bagi 3. Cos. Okey, theta ni kat sini nak tulis macam mana? Awak kena tulislah tension ke kanan, S pun ke kanan. Yang ni S, yang ni tension. Jadi sudut dia kosong. Kosong cos kosong 1. Jadi dapatlah 30 Newton. Okey. Okey, next kalau dia suruh cari work done by weight. Okey, weight kali dengan S cos theta. Jadi weight di sini dia bagi dekat awak mass. Jadi kena masukkan dululah formula weight. mg S cos theta. Jadi dapat apa? 3 kali 9.81 kali dengan 3. S kita 3 ni. Cos. Okey, sekarang kita lukis. Weight ke bawah. S ke kanan. S sentiasa ke kanan lah. Ikut S yang awak dapat lah. Soalannya macam mana? Kalau S yang saya bagi ni ke kanan. Sudut dia 90. Jadi bubuh kat sini 90. Dapat berapa? Cos 90 kosong. Dapatlah kosong di sini. Work done by weight. Jadi sekarang kita tengok pula work done by apa? Work done by friction pula. Okey, work done by friction. Okey, friction S cos theta. Jadi friction dekat situ dia bagi dah 2 Newton. So substitute lah 2 kali 3 cos. Okey, theta dia kat sini nak letak macam mana? F ke kiri, S awak ke kanan. Dia kata sudut tu antara F dengan K kan. So P ambil daripada F sampai dekat S, awak dapat 180. Jadi 6 cos 180 adalah negatif 1. Dapatlah negatif 6 Joule. Oh, ni saya salah. Yang ni Newton meter. Samalah ataupun Joule. Okey, next. Kita tengok pula kalau dia minta work done by normal force. Work done by normal force. Okey, sorry. Saya kena tulis sikit kat sini. Kalau friction ni dia dah tak bagi 2 Newton. Okey, dia tak bagi 2 Newton. Awak kena kira dululah. Iaitu, katakanlah dia bagi mu kita 0.5. Jadi, mu kena darab dulu dengan N. Dapat apa? 0.5. N kita sama dengan berapa? 4. Baru letak dalam ni. Kira baru letak. Tapi tadi ni saya dah bagi value frictional force. Okay, macam mana nak tahu dia bagi ke tak? Tengoklah unit frictional force tu. Kalau dia Newton, dia dah bagilah. Okay. Sekarang kita cari pula work done by normal force. Normal force kali S cos theta. So, normal force saya bagi kat situ berapa? 4. Kali dengan S, displacement 3, cos. Theta dia ni. Okey, theta dia normal force ke atas, displacement ke kanan. Jadi, kita punya angle adalah 90. Dapat apa? 12 darab kosong. Dapat kosong Joule. Okey, selesai tak lagi kita kira work done by each force. Selesailah, kita ada 4 forces. Kita akan ada 4 work done. Okey. Okey, part yang terakhir untuk subtopik work adalah bagaimana kita nak mencari net work ataupun dengan kata mudahnya adalah total work lah, jumlah work yang dikenakan ke atas objek ataupun yang ada pada objek lah. Jadi kita kena totalkan work done. Okey, satu metod yang pertama adalah senang saja kita tulis W. Okey, dia kali lain pula dah. Okey, W net. Net tu kena ingat lah, bersih. Bersih jumlah total lah. W by, kita ada berapa force? Weight
tambah work done by normal force tambah work done by frictional force tambah work done by external tension tadi. Okey, so ni lah gambar rajah yang tadi ni. So kita dah kira kan tadi. So work done by weight kita dah kira tadi, kosong tambah normal force. Work done by normal force kosong juga. Work done by frictional force. Okey, kita tengok kat atas tadi kita kira work done by frictional force negatif 6. Work done by tension 30. Okey, so kita tulislah kat sini. Work done by friction negatif 6. Work done by tension 30. So jawapan dia adalah 24 joule. Ini cara yang pertama. Maksudnya awak kira dulu work done by each force and then you total up dia punya work done. Cara yang kedua yang paling mudah lah adalah, okey, ni pasal duduk tang sini ni. Okey, cara yang paling mudah adalah macam ni. Kita method kedua, okey. Method tu. Okey, method yang kedua adalah kita tulis formula dia adalah W net sama dengan F net kali dengan S. Okey, dot S sebenarnya, tapi dot dia tu F net kita. Okey, cos kita theta ni akan sentiasa 0 degree sebab kita dah cari F net. Okey, so F net ini bermaksud okey, total force at motion axis lah. Maksud saya, contohlah kalau dia bergerak, yang ni bergerak ke kanan kan. So total force kita akan jadi summation Fx. Okey, summation Fx ni nak ambil yang mana? Nak ambil yang force tolak ke, tambah ke ataupun equal to ma. Dua-dua boleh. Okey, kalau tengok dekat sini, total force kita adalah T tolak Fk. Kalau kita tulis yang sebelum ni chapter 4, summation Fx sama dengan ma. So T tolak Fk equal to ma. So sebenarnya ini pun F net, ini pun F net. Dua-dua ni F net. Jadi kita buat simultaneous equation untuk chapter 4. Dekat sini kita pecahkan balik. So ni equation yang mana ada maklumat kita guna dia. Contohlah kat sini dia tak bagi A. A kat sini dia tak bagi. Okey, jadi kita kena guna T tolak Fk lah. Okey, so kita cari. Summation Fx adalah T tolak Fk. T tadi dia dah bagi 10. Fk dia bagi berapa? 2 kalau tak salah saya. Jadi 8 Newton. Jadi 8 Newton ini kita akan masuk dalam formula W net tu. W net equal to F net dot S kan. Bubuh terus lah. Cos theta. F net 8 darab 3 cos 0. Kalau awak guna formula ni memang cos dia 0 sebab kita dah cari F net. Dapat berapa? 24 joule ataupun 24 Newton meter. Sama tak dengan jawapan yang atas tadi? Kita tengok. 24, ni pun 24. So, bebas nak guna yang mana pun. Okey, yang ni adalah dia bergerak pada paksi X. Kalaulah katakanlah kan, kalaulah dia bagi A ni. A dia kata 15 meter per second squared. Jadi kita terus boleh tulis kat sini. W net equal to F net S cos theta. Jadi F net ni terus MA S cos theta. M, katakanlah objek tu tadi dia bagi berapa kilogram, kat atas ni saya dah tulis. Tapi tak tally lah nanti. 3. Tulislah 3. 3 kali 15 kali dengan 3 cos 0. Okey. Ni dah lebih dah ni. So, mass dia bukan 3 lah kalau kita nak samakan dengan 24 ni. Ini kaedah yang kedua. Jika jika dia punya net force, macam mana pula kalau net force kita pada komponen Y? Macam ni lah, dia objek dia bergerak pada paksi Y. Jadi kat sini ada apa? Kat sini saya guna color lain. Ni tension, dia ada weight. So net force kita F net
Okey, sorry ya. Fnet lah. Okey. Fnet ataupun sum F berpihak kepada Y lah. Summation of Fy. Sama ada awak nak guna T, katakan dia bergerak ke atas. Tolak W ataupun awak boleh guna MA. Ikut. Kalau dia bagi yang ni, maka kalau kita nak kira W net, dia tak bagi pun tension. Dia tak bagi nilai F ni, maka kita tak boleh cari tension. Maksudnya F net kita nanti S cos theta. Terus masukkan MA. Okey. S cos theta. Untuk cari W net lah. Kalau kata mass kat sini dia bagi 5 kg. A kat sini 2 meter per second square. Teruslah. 5 kali dengan 2. Darab dengan katakan 3. Cos kosong. So dapatlah W net. F net ni lah awak kena hati-hati. Jumlah force pada arah gerakan. Objek bergerak pada paksi apa? Kalau pada paksi Y, F net dia summation Fy lah. Kalau dia bergerak pada paksi X, F net kita summation Fx. Boleh ambil MA, boleh ambil force yang kita listkan tu. Okay, itu saja untuk tajuk work.